ataupun dia kena hukum sembelih. Kalau alasan yang dia bawa tu nanti tak kukuh, silap-silap kena hukum sembelih. Tapi kalau dia bawa alasan kukuh, boleh terima. Tu cerita dalam Quran. Kalau cerita-cerita riwayat ni lagi seronok lah, banyak cerita lagi. Tapi saya tak sempat kaji, cerita Quran saja. Burung hudhud pun balik jumpa dengan Nabi Sulaiman, dia pun bagi tahu alasannya. Dia kata sebenarnya aku pergi terbang mengembara sampai ke satu tempat, nama negeri itu Sabak. Negeri Sabak ni dia terletak di Yaman. Kalau peta semenanjung tanah Arab tu, tengah-tengah Mekah, Madinah, atas sana Palestin, bahagian bawah ni Yaman. Bawah tu Yaman. Jadi Mekah, Madinah ni tengah-tengah antara Palestin dengan Yaman. Kerajaan Sabak ni dekat Yaman. Yang sekarang ni sedang bergolak Yaman. Kata burung hudhud, di Yaman ni ada satu kerajaan Sabak. Dia punya ketua tu satu orang ratu. Maksudnya ketua dia ni perempuan. Raja dia perempuan. Dalam Quran tak disebut nama ratu tu. Tapi dalam riwayat lain dia kata nama dia Balqis, Princess of Sheba, permaisuri kerajaan Sabak. Jadi Quran tak sebut nama dia, jadi saya pun tak sebutlah. Saya sebut sebagai Ratu Sabak saja. Kata burung hudhud, Ratu Sabak ni dia punya rakyat ni, kerajaan dia memang hebat. Tapi masalah dia, mereka ni sembah matahari. Tu. Kerajaan dia bagus, tapi mereka sembah matahari. Jadi Nabi Sulaiman kata, baik, aku akan test dulu, betul tak apa yang kamu cakap ni? Jangan-jangan kamu buat alasan saja. Nabi Sulaiman test dulu. Jadi Nabi Sulaiman dia karang satu surat, dia bagi kepada burung hudhud, agaknya letak di kaki ke di manakah kita tak tahulah. Dia suruh burung hudhud tadi terbang pergi ke Yaman. Terbang pergi ke Yaman, surat tu bagi kepada permaisuri Sabak, Ratu Balqis tu. Jadi burung hudhud pun pergi. Bila sampai di kerajaan Sabak, dia pun jatuhkan surat tadi di depan permaisuri. Permaisuri pun ambil surat tu, dia baca. Dan burung hudhud diperintahkan oleh Nabi Sulaiman supaya tunggu, intip, buat kerja-kerja perisikan. Selepas bagi kepada Ratu Sabak, dia kena mengintip, tengok apa yang berlaku. Jadi burung hudhud pun tunggu, dia menyorok lah. Menyorok, dia tunggu tengok apa Ratu Sabak nak buat. Jadi Ratu Sabak ni dia satu orang pemerintah yang adil. Dia dapat surat tu, dia panggil dia punya menteri-menteri, dia bermesyuarat. Walaupun dia boleh keluarkan perintah, tapi dia panggil menteri dia bermesyuarat. Ini ayat yang terkenal. Ayat 30, ayat 31 yang berbunyi, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ayat ni biasanya digunakan oleh pendekar-pendekar. Sebab ayat ni ayat penunduk. Dan juga digunakan oleh perawat-perawat, mu'alish, orang yang mengubat orang, dia guna juga. Nak berhadapan dengan jin kat ayat ni biasa orang gunalah. Innahu min Sulaiman ni. Jadi Ratu Sabak tadi, dia panggil menteri dia, dia buka, dia baca yang ni lah. Maksudnya sesungguhnya itu daripada Sulaiman, yang isinya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Janganlah engkau meninggi diri terhadap aku, dan datanglah kepada aku sebagai orang-orang yang berserah diri. Isi surat ni. Jadi maksud dia, perkataan ayat ni memang sesuai lah. Kalau ada orang kerasukan jin, sebab tu kita tengok sebahagian perawat ni, dia baca ayat ni. Sebab apa? Dia minta jin yang dalam badan tu tunduk. Datang berserah diri dan tunduk. Kalau dia kata keluar, keluar. Kalau Tuhan izinkan, memang keluarlah jin tu. Ni ayat ni. Pendekar-pendekar pun pakai juga. Nak lawan dengan orang, dia pakai juga ayat ni. Dia seorang, tengok musuh 3 orang, dia pun baca innahu min Sulaiman ni, dengan harapan lawan dia tunduk pada dia. Jadi Ratu Sabak ni, yang kita sebut sebagai Balqis, dia tak buat keputusan sendiri. Dia panggil pembesar dia. Jadi pembesar dia kata macam ni lah, kami serahkan kepada tuanku lah buat keputusan. Kita nak pergi serah diri kepada Sulaiman,
ataupun kita nak lawan. Nak lawan pun boleh sebab rakyat tentera Sabak ni memang kuat. Tapi Ratu Sabak kata tak sesuai lawan, sebab bila perang ni dia akan melibatkan banyak kerosakan, harta benda dan kemusnahan jiwa. Dia kata tak setuju perang. Aku cadangkan kita hantar utusan. Dalam Quran cerita macam tu. Jadi Ratu Sabak pun dia buat surat ke apa-apa, dia siapkan hadiah. Dia hantar utusan pergi jumpa dengan Nabi Sulaiman. Ratu Sabak pun pergi jumpa. Ratu Sabak tak jumpa lagi. Utusan pergi jumpa, bawa hadiah, banyak harta benda. Bila sampai kepada Nabi Sulaiman, mereka nak test Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni terpengaruh tak dengan harta benda? Ikut kata Quran, Nabi Sulaiman tak terpengaruh. Nabi Sulaiman kata benda-benda ni aku tak mau. Aku nak ratu kamu tu beriman. Beriman dengan Allah. Yang tu je. Barang-barang ni aku tak mau. Jadi nampak hebat Nabi Sulaiman. Utusan pun balik jumpa dengan Ratu Sabak. Balik jumpa Ratu Sabak, bagi tahulah cerita Nabi Sulaiman ni memang hebat orang dia. Dia tak makan rasuah. Hadiah-hadiah dia tak pandang, dia lagi hebat. Lagi banyak dia punya kekayaan-kekayaan. Jadi Ratu Balqis pun, Ratu Sabak pun kata, baiklah, sekarang ni siapkan kita punya rombongan, aku nak pergi menghadap Nabi Sulaiman. Nak pergi menghadap Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman masa itu lepas rombongan ni balik, rombongan utusan Sabak balik, dia bincang dengan orang-orang besar dia. Dia pun tanya, antara pegawai-pegawai aku di sini, siapa yang sanggup pergi ambil singgah sana Ratu Sabak tu bawa mai sini? Jauh tu perjalanan dia. Siapa yang sanggup? Satu jin. Nak kata apa? Satu orang jin ke satu ekor jin ke? Jin ni luas, ada banyak bangsa. Salah satu bangsa dia Ifrit. Jin Ifrit ni, dia kata saya sanggup ambil singgah sana Ratu Balqis bawa mai sini. Dalam masa sekejap saja. Tuanku tak sempat bangun daripada duduk, dah sampai dah. Nabi Sulaiman ni ada hari-hari tertentu dia duduk di balai rung dia tu, orang-orang besar datang menghadap. Katakanlah dia duduk pukul 8, pukul 12 lagi dia bangun lah, habis sesi dia. Macam sidang Dewan Rakyat, Dewan Negara macam itulah. Dia dengan kabinet-kabinet dia mesyuarat, bincang. Cukup masa berapa jam, keluar lah. Jadi kata Ifrit tadi, sebelum kamu bangun daripada kursi tu, maksud dia sebelum habis sesi menghadap hari ni, aku dah bawa dah singgah sana tu datang sini. Punya cepat Ifrit ni. Ifrit ni dia bangsa jin yang kuat. Ingat tak cerita Isra Mi'raj hari tu? Kan satu Ifrit dia bawa obor api, dia kejar Nabi Muhammad. Ifrit ni bangsa jin yang kuat. Dia masa tu dia beriman lagi kan? Yang dia beriman belum? Jin Ifrit. Masa zaman Sulaiman ni dia beriman lah. Beriman kan? Masa tu yang dia kenal dengan Sayyidina Umar yang bulan botol.